Apa yang akan saya bicarakan di sini ialah soal bagaimana manusia melakukan manipulasi terhadap orang yang dicintai ini. Bila orang tahu semua orang cinta Nabi, bila orang tahu cakap Nabi akan diikuti, maka ramai orang akan menggunakan nama Nabi kalau dia tidak jujur di dalam beragama. Ini masalahnya. Macam setengah orang, dia guna nama pemimpin tertentu, apa tertentu, dia nak minta projek. Dia tahu kalau sebut nama orang ni mungkin dapat. Dia pergi sebut nama orang tu. Orang pun percaya, bagilah kat dia. Padahal mungkin orang itu tidak menyebutnya ataupun tidak berkata. Kalau Quran, kita tidak ada masalah kerana Quran, Allah telah jamin dia tidak ada versi yang kedua. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang menjaga. Cuma Al-Quran yang timbul ialah bagaimana untuk mendapatkan tafsiran yang benar tentang Quran. Tapi soal teks tak timbul. Tapi hadis di sepanjang zaman ada orang yang buat hadis yang palsu. Menyebabkan para ulama dan sarjana bangkit untuk menghadapi mereka. Dan Nabi SAW from the day one, sejak zaman baginda lagi, baginda telah bagi amaran tentang hal ini dan kebanyakan kita hafal hadis ini. Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sungguhnya bohong kepada aku tak sama dengan bohong. Bohong guna nama aku tak sama dengan bohong nama orang lain. Bohong nama orang lain pun salah dah. Tapi Nabi kita tak sama. Kerana besarnya dosa berbohong menggunakan nama Nabi. Maka sesiapa yang berbohong menggunakan namaku, siap tempat duduknya di dalam api neraka. Yakni termasuk dalam dosa besar. Bahkan sebahagian para ulama ada yang menghalalkan darahnya. Kerana ia memusnahkan agama. Satu orang kata apa yang Nabi tak kata. Dan dalam sepanjang sejarah, hadis ini mutawatir. Allah jadi takdirkan hadis amaran Nabi, siapa yang buat hadis palsu ini sebagai orang yang siap tempat duduk dalam neraka, mutawatir. Bahkan sepanjang sejarah, orang yang dusta pada Nabi ini macam-macam jenis. Ada yang berdusta kerana memang ada kepentingan diri dia. Macam kita duk sebut selalu dia meniaga terung, dia buat hadis terung. Dia ada ayam, dia buat hadis ayam. Banyak nama hadis. Tu hadis ayam putih. Macam saya selalu dah sebut. Adikul abyad habibi wa habibu wa habibi Jibril. Ayam putih adalah kekasihku dan kekasih kepada kekasihku Jibril. Tu toke ayam lah tu. Dan ada kesan. Orang Melayu percaya pada ayam putih. Ayam jantan putih. Dik. Terung. Macam-macam lagi. Sebab rakik. Bahasa yang longgar. Tak menasabah. Ramai orang jual kulat buat hadis kulat. Ada yang tiada kepentingan. Ada yang tiada kepentingan. Kadang-kadang bukan kepentingan dia. Dia tengok ada orang malas baca Quran. Dia buat banyak hadis tentang fadilat surah-surah dalam Quran.
Sebab tu banyak juga fadilat palsu surah Quran. Kadang-kadang dia buat satu doa, dia rasa doa tu bagus. Dia nak bagi orang lain baca doa tu, dia buat kata, Nabi bersabda, sesiapa yang baca doa ini akan dipelihara rumahnya. Banyak. Dalam buku senjata Tok Lebay, dalam buku macam-macam, Majmu' Syarif tu, penuh dengan hadis-hadis palsu. Rekaan. Kalau baca doa Haikal ni, fadilat dia sekian-sekian. Palsu. Bunyi pun tak menusabah. Dulu, saya masih sebut selalu, masa dulu memang. Sekarang tak muncul lah. Fadilat sembahyang tarawih. Tarawih tu memang ada fadilat. Tak payah buat pun tak apa. Tapi dia buat hadis malam pertama apa dia, malam kedua apa, malam ketiga apa. Ada malam pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Senang ke Mamat tu duduk bawa sembahyang malam tu sama dengan Nabi Allah Ibrahim? Pikir pun lepas dah. Tak payah cari sanad. Tapi orang gantung. Bubuh di surau. Kita duduk kritik-kritik. Tak ada. Dia kata tak tahu saya apa orang bagi. Saya bagi ke orang. Tu yang duk forward tu. Sebab tu Nabi dalam hadis yang lain Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dusta apabila dia menceritakan apa semua benda yang dia dengar. Dia kata, ni bukan hadiah aku buat, orang bagi aku bagi kan. Dia termasuk dalam dusta itu dan dia termasuk dalam janji neraka itu, kata para ulama hadis. Pasal tukang sebar hadis palsu. Karena bila dusta pada nama Nabi, Nabi ada kemuliaan dia. Orang akan sangka ini daripada Allah Jalla wa'ala. Dalam mukaddimah Sahih Muslim, Al-Imam Muslim menghimpunkan riwayat-riwayat daripada sahabat dan tabi'in. Cerita tentang keadaan selepas Nabi tak ada. Apabila orang orang dah mula untuk mengadakan hadis-hadis yang palsu. Bila satu orang mari baca hadis depan Ibnu Abbas buat tak tahu. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang tu pun heran, aku baca hadis Nabi kau buat tak tahu ya. Kata Ibnu Abbas, inna kunna marrah idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah. Kami dulu apabila dengar satu orang kata qala Rasulullah, ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi biadanina. Bila kami dengar orang kata qala Rasulullah, mata kami bagi perhatian kat dia. Telinga kami pasang nak dengar apa yang dia cakap. Sebab apa ni? Sebab Rasulullah. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wal-dhalul. Apabila manusia rakiban nas as-sa'ba wal-dhalul, manusia dah jadi bercempera. Yang tu, yang ini ikut tu, macam-macam agama dah tak apa nak betul. Ni Abdullah bin Abbas ada lagi. Nabi dah wafat. Bila dah manusia berjadi cembera, lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif. Kami tak ambil daripada manusia melainkan rawi yang kami kenal saja. Sebab tu baru datang mula mai. Sammu lana rijalakum. Name your narrators for me. Bagi tahu siapa perawi kamu untuk kami. Okey, saya nak sebut sikit hal ni supaya tuan-tuan tahu bagaimana pentingnya. Cinta Nabi itu besar. Tetapi tak boleh semua yang dakwa cinta Nabi kita
terima cerita dia, melainkan kita kena pasti betul-betul apa yang dia kata, Nabi kata itu, ataupun apa yang dia beritahu Nabi buat itu memang benar-benar daripada Nabi SAW.